Tajuk utama 20 Zulkaidah 12 Julai, lagi kes kucing dimasukkan dalam mesin dobi. Rumah satu bilik bom jangka Sumbang Mahram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah bersama saya Fazidah Mustafa. 5,619 sekolah kafar seluruh negara akan dibuka 2 Ogos depan bagi negeri-negeri kumpulan A iaitu Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu. Manakala bagi negeri-negeri kumpulan B ialah pada 3 Ogos iaitu melibatkan Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan. Pengumuman itu dibuat dalam satu kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Penetapan tersebut bagi menyelaras antara agensi pelaksana negeri dan Jabatan Pendidikan Negeri supaya pembukaan semula kafar dilaksanakan dengan baik. Ia susulan pengumuman Kementerian Pendidikan KPM berhubung 3 pilihan model pengoperasian pembukaan penuh sekolah berdasarkan kapasiti sekolah iaitu melibatkan 1 sesi, 2 sesi dan penggiliran. Menurut kenyataan tersebut lagi, pihak pentadbir premis kafar perlu memastikan garis panduan pengurusan pembukaan sekolah KPM dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dipatuhi semua pihak. 1 Julai lalu, Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razzie Jidin mengumumkan sesi persekolahan murid tahun 5 dan 6 bermula pada 15 Julai, manakala bagi murid tahun 1 hingga 4, sesi persekolahan akan bermula pada 22 Julai depan. 3 kucing dibunuh dengan dimasukkan ke dalam mesin basuh di sebuah kedai dobi di Kepong. Presiden Persatuan Haiwan Ari Dwi Andika berkata pihaknya menerima satu laporan berhubung insiden tersebut. Perkara tersebut diketahui menerusi pemilik kedai dobi yang mempunyai rakaman kamera litar tertutup CCTV berhubung kejadian yang berlaku 5.30 pagi tadi. Ari berkata ini merupakan kes kedua membabitkan insiden kucing dibunuh dengan cara sebegitu di dobi. Kejadian pertama berlaku di premis dobi di Taman Gombak Ria, Batu Cave pada 2018. Saksi kejadian di Kepong itu menyimpan bangkai kucing sehingga unit regulatori DVS datang ke lokasi kejadian untuk siasatan. Mengikut Akta Kebajikan Haiwan 2015, hukuman penjara maksimum 3 tahun dan denda maksimum RM100,000 menanti pelaku. Pada 5 Disember tahun lalu, seorang pekerja kontrak yang memasukkan seekor kucing bunting ke dalam mesin pengering di sebuah dobi layan diri pada 2018 dihukum penjara 34 bulan dan didenda RM40,000 oleh Mahkamah Seksyen Selayang. Jumaat lalu, Berita Al-Hijrah menyiarkan pandangan Penasihat Majlis Agama Islam Johor, Datuk Dr. Noh Gadut berhubung punca Sumbang Mahram iaitu kegagalan menyediakan bilik berasingan untuk anak-anak mengikut jantina. Dan hari ini kami ke flat satu bilik di tengah-tengah ibu negara untuk melihat sendiri bagaimana kehidupan sebenar mereka. Wartawan Hanisa Hasanuddin ada butirannya. Isu Sumbang Mahram semakin menjadi-jadi dan boleh diibaratkan seperti tiada kesudahan. Rumah yang mempunyai 1 bilik merupakan contoh berlakunya masalah pengasingan bilik mengikut jantina. Dan lebih menakutkan, rumah 1 bilik ini masih banyak di bandaraya besar seperti Kuala Lumpur. Bagi Asnawati Munir, ibu kepada 3 orang anak, beliau akui bimbang dengan keselamatan anak perempuan tunggalnya memandangkan 2 lagi anaknya adalah lelaki. Walaupun adik-beradik, jelasnya perkara itu masih perlu dijaga. Bila anak dah besar, dah ada saudara lelaki, adik lelaki, kita bimbang juga kan, malam ya. Jadi kita bimbang juga. Jadi kalau dapat yang lelaki kat luar, yang perempuan kita bawa ke bilik. Jadi macam itulah. Jadi kalau orang yang ada anak perempuan, anak lelaki, yalah memang adik-beradik. Orang cakap tak kisah kan. Tapi kita kan menjaga juga. Ada juga ibu bapa yang terpaksa membuat pembahagian di dalam 1 bilik tersebut kerana mahu mengelak terjadinya perkara buruk. Lebih-lebih lagi, zaman ini masyarakat lebih terdedah dengan masalah sosial.
bila akak dah makin membesar sikit, sebab akak seorang perempuan kan, so bapak bagi sekat bilik, jadikan 2, dia sekat tengah-tengah sebab bilik tu satu tapi dia memang besar, dia panjang. So sekat tengah-tengah tu, so dapatlah ke belakang tu macam sikit, so akak dapat bilik kat situ kan. Bila zaman dulu kita tak ada terdedah dengan benda-benda yang sosial sekarang ni. Tapi bila zaman sekarang ni macam bagi kerisauan tau. Risau bila parents yang ada anak lelaki dan anak perempuan, dia akan risau. Namun bagi penduduk di sini yang kebanyakannya golongan miskin bandar, rumah satu bilik ini adalah syurga buat mereka kerana ini yang termampu. Walaupun rumah satu bilik pada zaman sekarang sudah tidak relevan. Waktu sekarang ni memang tak relevan sangatlah. Kecuali kalau rumah orang asli pun sekarang ni ada 2-3 bilik. Bagi kita yang berpendapatan rendah ni, tak ada pilihan lain lagi. Kita hanya mampu untuk menyewa rumah yang ditawarkan oleh kerajaan, kan? Jadi macam tu je lah, kita terpaksa terima. Diharap pihak berkuasa dapat menyelesaikan isu rumah satu bilik ini dengan segera. Cegah isu sumbang mahram sebelum terlambat. Ada pihak mengatakan bahawa rumah satu bilik antara penyumbang utama kepada berlakunya sumbang mahram. Tetapi inilah harga rumah yang mereka mampu bayar untuk berlindung. Jadi, apa langkah penyelesaian bagi masalah ini? Terutamanya kepada golongan bawah B40 dan ke bawah. Hanisa Hasanuddin, Berita Al-Hijrah. Di Pulau Pinang, lelaki dipercayai memandu di bawah pengaruh alkohol merempuh pagar Masjid Jamik Tengah Berapit di Bukit Mertajam 2.30 pagi Ahad. Individu yang berusia 23 tahun mengalami kecederaan dalam kejadian itu dihantar ke Hospital Bukit Mertajam untuk rawatan lanjut. Ketua Polis Seberang Perai Tengah Asisten Komisioner Syafiee Abdul Samad berkata, lelaki itu memandu kereta di laluan lurus sebelum kenderaan berkenaan hilang kawalan dan terbabas serta merempuh pagar masjid. Siasatan lanjut mendapati ketika kejadian, dia memandu di bawah pengaruh alkohol dan ujian saringan awal air kencing dilakukan pula mendapati negatif dadah. Menurutnya, bahagian hadapan kereta itu rosak teruk dan cermin hadapannya pecah. Katanya kes disiasat mengikut Seksyen 44 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sebuah Toyota Corolla terjunam ke dalam sungai selepas terbabas berhampiran pusat beli belah Sogo di Jalan Kuching, Kuala Lumpur. Pemandunya lelaki 23 tahun hanya mengalami kecederaan ringan. Dia sempat membuka pintu kereta dan terjun keluar sebelum kenderaannya terjunam. Jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sentul dan bantuan daripada BBP Jalan Hang Tuah dengan kekuatan 15 orang anggota dikejarkan ke lokasi. Setibanya di lokasi kejadian, terdapat sebuah kereta dipercayai terbabas dan terjatuh ke dalam sungai. Anggota bomba menjalankan operasi menaikkan kereta bersama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta dalam perjalanan dari arah Jalan Kuching menghala ke bulatan Dato' On. Apabila sampai di selekoh di Jalan Kuching, kereta yang dipandu hilang kawalan ke kiri jalan dan jatuh menjunam ke dalam sungai bersebelahan dengan Jalan Kuching. Kes disiasat mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. 70% jemaah haji ekspatriat Alhamdulillah bertemu kembali. Demi wang nyawa dipertaruhkan, sekumpulan geng mat rempit ditahan selepas menunjukkan aksi dalam lumba haram di lebuh raya Butterworth Kulim Expressway BKE awal pagi tadi. Menurut Ketua Polis Kulim, Superintendent Azhar Hashim, op rempit jam 2 pagi itu melibatkan lebih 20 anggota bahagian trafik, ibu pejabat Polis Kulim dengan menyekat laluan di kedua-dua arah yang dijadikan trek perlumbaan. Operasi itu dijalankan selepas polis mendapat aduan daripada penduduk Taman Saujana Indah di mana lebuh raya bersebelahan taman itu sering dijadikan tempat berlumba. 125 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan, antaranya tiada lesen memandu, cukai jalan tamat tempoh dan ubah suai kenderaan, manakala 4 buah motosikal disita.
35 penunggang yang ditahan terlibat dalam lumba haram akan disiasat di bawah Seksyen 42-1 APJ 1987. Jika sabit kesalahan, penjara tidak melebihi 5 tahun serta didenda maksimum RM15,000. Di Ampang, 23 ditangkap dalam op alkohol dan samseng jalanan di seluruh Selangor. Ketua Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik Selangor, Superintendent Azman Syariat berkata, hasil operasi yang dilakukan 2 malam berturut-turut hingga malam Sabtu, sebanyak 3,463 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Operasi berkenaan dilancarkan di 16 daerah di Selangor secara serentak. Menurut Superintendent Azman, hasil pemantauan, kegiatan samseng jalanan dilihat berkurang. Ini dipercayai hasil kekerapan operasi yang dilakukan pihak polis. Malam pertama sahaja sejumlah 2,600 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan trafik. Daripada jumlah itu, 9 tangkapan dilakukan termasuk 8 daripadanya adalah kesalahan memandu dalam pengaruh alkohol dan 1 tangkapan bersabit kes samseng jalanan. Manakala malam tadi, lebih 863 saman dikeluarkan dengan 5 buah motosikal disita. Saya lihat dalam beberapa minggu kebelakangan ini ada sedikit penurunan aktiviti akibat kita buat operasi besaran yang lepas. Tetapi saya menjangka seperti yang lepas-lepas, kalau kita tidak pantau terus, ia akan meneruskan aktiviti mereka. Dan untuk itu tim-tim kita sentiasa memantau di lokasi-lokasi yang kebiasaan yang menjadi lokasi mereka beraktiviti ini. Antara kesalahan yang dikesan adalah tiada lesen memandu dan nombor pendaftaran tidak mengikut spesifikasi. Pihaknya memberi jaminan akan terus memburu samseng jalanan dan individu yang memandu di bawah pengaruh alkohol bagi memastikan kegiatan itu bebas di Selangor. Operasi berakhir jam 1 pagi Ahad. Selepas 5 tahun menjual nasi lemak di tepi jalan, akhirnya ibu anak 9 mempunyai kios. Hidup Swaslina Rahim sekeluarga berubah selepas mendapat perhatian Yayasan Basmi Kemiskinan YBK. Jualan nasi lemak juga meningkat RM200 sehari. Sebelum ini, pendapatan Swaslina hanya bergantung kepada jualan nasi lemak tepi jalan yang tidak menentu. Walaupun ditambah dengan hasil pekerjaan suaminya sebagai elektrik sambilan yang tidak seberapa, anak-anak juga membantu dengan menjual nasi lemak dari rumah ke rumah. Ia bagi menampung perbelanjaan harian dan sekolah anak-anak. Nasib mereka mula berubah apabila YBK melalui program Sinar Kasih Ramadan menghulurkan bantuan dengan memberikan kios. Lebih menarik, nasi lemak Swaslina hanya dijual dengan harga RM1 sebungkus. Sejak 3 bulan pembukaannya, Swaslina mampu meraih pendapatan bersih sekurang-kurangnya RM200 sehari. Sebelum ni memang susah lah kami sekeluarga sebab apa tanggungan anak saya 9 orang. Lepas tu dengan bantuan dengan kami, saya tak kerja lah, niaga sajalah. Selalu anak pun menjaja nasi lemak di basikal. Itu je lah, sama 3 tahun tu berjaja. Selepas tu kios semua tutup sementara. Jual ke rumah-rumah? Ke rumah-rumah, berjaja ke rumah-rumah macam tu lah. Jadi sekarang ni dah tak nak berniaga macam tu lagi dah. Dengan ada kita dah buka kios baru, tak nak menyusahkan anak-anak. Nak kembangkan lagi lah perniagaan ni. Pengerusi YBK Datuk Zainal Abidin Sakum berkata, program ini adalah salah satu projek aktiviti keusahawanan sosial yang mensasarkan kumpulan miskin. Orang ini bila dia dapat, memang dia layak dapat, memang dia patut dapat. Jadi saya melihat cara majlis bandaraya ini memilih orang memang telus dan sangat bertanggungjawab. Jadi kita berharap sangat Puan Aslina dengan anak-anaknya yang minat ini akan kita berikan kursus bagaimana untuk menjadi peniaga. Kedua, mereka akan dibimbing bagaimana menyimpan kira-kira, mengira untung rugi dan sebagainya supaya meniaga ini benar-benar mendatangkan manfaat lah. Bersih bakul guna ludah.
Tidak salah berniaga untuk mencari rezeki yang halal, tetapi janganlah merosakkan harta benda awam. Itu tindakan yang dilakukan segelintir peniaga yang telah diberi permit sementara untuk berniaga di tepi jalan. Mereka bertindak merosakkan dan memotong pagar keselamatan yang dibina oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Ikuti laporan wartawan Nurayuni Johari yang meninjau lokasi tersebut di Kuala Lumpur. Baru-baru ini tular di media sosial berhubung seorang peniaga durian di Jalan Kilang Setapak Kuala Lumpur yang telah diberikan permit sementara untuk berniaga di tepi jalan bertindak memotong pagar keselamatan yang dibina oleh DBKL. Situasi itu telah membuatkan ramai warganet mengecam kerana ia menggambarkan sikap tidak bertanggungjawab dan vandalisme. Ibarat campak bunga dibalas dengan tahi. Peniaga tersebut telah dikenakan tindakan notis kompaun di bawah Seksyen UUK Vandalisme WPKL 1991 UUK 3-I. Pagi tadi, tinjauan saya bersama juru kamera ke lokasi tersebut mendapati pagar yang dipotong telah pun dipasang semula oleh pihak DBKL dan keadaan di situ kelihatan lebih teratur, malah peniaga juga mematuhi etika berbanding sebelum ini. Dalam pada itu, saya sempat menemu buah beberapa peniaga yang juga penerima permit sementara berniaga di tepi jalan. Rata-ratanya memberi reaksi negatif dan terkejut dengan tindakan peniaga itu yang dilihat mendatangkan kesan buruk. Ibarat kerana nila setitik, rosak susu sebelanga. Saya rasa tak wajar lah macam tu sebab DBKL dah bagi kebenaran dan permit kan. Jadi kita sebagai peniaga ni sepatutnya sama-sama lah menjaga kebersihan dan harta kerajaan ni. Itu saya rasa tak perlulah, tak payahlah sampai macam tu kan. Minta kalau macam mengganggu besi-besi itu mengganggu, bagi tahu mungkin sepatutnya jalan terbaik bagi tahu pihak DBKL kan macam tu. Sepatutnya tak wajarlah sebabnya DBKL dah bagi kita lesen untuk kita berniaga, kita kena gunakan betul-betul. Kalau macam seorang peniaga buat macam tu, semua kena. Peniaga-peniaga lain semua kena. Dia akan efek pada kita lah, semualah kan. Jadi DBKL pun jadi tak naklah jadi benda-benda macam tu yang berlaku. Tu yang kita tak nak jadi macam tu kan. Ya, kalau dapat semua yang peniaga, jagalah lingkungan yang mana kita berniaga, kebersihan. Kalau ada pun harta kerajaan, janganlah kita usik. Kalau perlu, kita yang menjaga dia supaya kita berniaga selamat. Jadi pihak yang bersangkutan, contoh DBKL ke mana-mana majlis daerah, dia pun kan dengan senang hati dah kasih kita tempat berniaga. Jadi kita harus jaga lingkungan kita yang berniaga. Justru peniaga berharap peniaga lain tidak bersikap mementingkan diri sendiri kerana masih ramai lagi yang ingin mencari rezeki dan sikap seperti itu tidak mencerminkan kepribadian rakyat Malaysia. Sementara itu, orang awam yang ditemui turut berpandangan tindakan peniaga bersikap vandalisme itu boleh memberi kesan negatif kepada generasi baru. Bagi saya lah, kita sebagai rakyat Malaysia kena sama-sama jaga kemudahan yang diberikan kerajaan supaya rakyat lain, orang lain pun boleh guna sama. Tak perlulah benda macam tu. Takut jadi ikutan dekat budak-budak kan. Kalau boleh janganlah. Kalau macam bagi saya tak salah nak berniaga tepi jalan sebab kadang tepi jalan ni kos dia lagi murah daripada nak sewa tapak semua kan. So kalau boleh berniaga tu, kalau boleh macam cari kawasan lapang, tak buat sesak jalan. Lepas tu kalau boleh janganlah rosakkan sebab nak dapat berniaga tepi jalan tu susah. Kalau disebabkan ada individu yang bersikap macam tu, sebenarnya tak baguslah kan. Bersikap macam tu dekat kawasan-kawasan awam ni, maknanya peniaga yang sini macam mana dia nak cari nak cari dia punya rezeki kan di kawasan awam kalau dia merosakkan tempat-tempat awam sebegini kan. Ketika ini Malaysia dilanda demam durian, namun jangan kerana terlalu mengejarkan jualan, semuanya dikorbankan kerana niat berniaga untuk mendapatkan rezeki halal tidak menghalalkan cara.
Ibarat melepaskan anjing yang tersepit, itu sikap yang boleh digambarkan oleh peniaga yang diberikan permit sementara dan kini merosakkan pula harta benda awam. Justru sikap yang tidak bertamadun seperti ini tidak wajar dicontohi kerana ia boleh memburukkan imej negara. Laporan Nur Ayuni Johari untuk Berita Hijrah. Proses pendaftaran ekspatriat yang ingin menunaikan haji tahun ini berakhir Jumaat lalu. Pihak berkuasa Arab Saudi mengumumkan 70% jemaah haji tahun ini adalah penduduk ekspatriat, manakala 30% lagi rakyat tempatan. Jumlah maksimum jemaah yang boleh menunaikan haji ditetapkan kepada 10,000 orang. Ia untuk memastikan ibadah haji tahun ini selamat. Pendaftaran ekspatriat yang ingin menunaikan haji tahun ini bermula pada 28 Julai dan diberi tempoh 5 hari untuk mendaftar secara dalam talian. Pemohon tidak boleh menghidap penyakit kronik dan wajib negatif ujian saringan COVID-19 yang membuktikan mereka bebas daripada pandemik itu. Malah keutamaan juga diberikan kepada pemohon yang kali pertama menunaikan haji dan berusia antara 20 hingga 50 tahun. Serta menandatangani janji untuk mematuhi tempoh kuarantin sebelum dan selepas menunaikan ibadah haji. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengatakan kriteria kesihatan akan menentukan pemilihan mereka yang dibenarkan menunaikan haji tahun ini. 30% jemaah Arab Saudi dihadkan kepada anggota kesihatan dan pegawai keselamatan yang pulih daripada COVID-19. Mereka akan dipilih daripada pangkalan data pesakit yang pulih sebagai pengiktirafan peranan mereka ketika memerangi virus dengan syarat mereka memenuhi kriteria kesihatan yang berkaitan. Bulan lalu, Arab Saudi mengumumkan ibadah haji tahun ini dilaksanakan dengan jumlah sangat terhad dan khas kepada rakyat negara itu dan warga asing yang sudah lama tinggal di negara tersebut. Setiap tahun, lebih 2 juta umat Islam menunaikan rukun Islam kelima itu. Seorang pekerja pasaraya di Kanada dibuang kerja selepas tindakannya menggunakan air liur untuk membersihkan bakul meletak barangan di premis itu didedahkan. Aksi lelaki itu menyebabkan pasaraya berkenaan dikecam teruk, lebih-lebih lagi ketika semua orang menjaga kebersihan di tengah wabak COVID-19. Kejadian itu dirakam seorang pelanggan yang kemudian membuat laporan kepada pengurus pasaraya berkenaan. Marta Casimiro yang merakam kejadian itu berkata dia tidak percaya apa yang dilihatnya itu. Dia terkejut dan merasa tidak selesa. Marta kemudian merancang untuk menunjukkan video itu kepada pengurus, namun mereka enggan melayannya. Selepas video tersebut tular, pihak pasaraya membuat permohonan maaf serta menawarkan kupon kepada Marta. Israel semakin melampau. Menurut Akhbar Anadolu, Ketua Jabatan Pemetaan di Arab Study Society, Khalil Tafakji di Baitul Maqdis ditangkap tanpa alasan munasabah. Menurut sumber keluarga, polis dan pegawai persikai Israel menyerbu Jabatan Tafakji bekerja dan menceroboh harta benda sebelum menangkap Tafakji. Polis dan persikai Israel tidak memberi alasan ketika membuat serbuan dan menangkap Tafakji. Tafakji adalah pakar terkemuka dalam urusan penempatan Israel dan mendokumentasikan kegiatan mereka di wilayah Palestin yang dijajah. Sebelum ini, pakar geografi pernah ditahan pada bulan Februari. Baru-baru ini, negara haram Israel telah meningkatkan sasarannya terhadap tokoh-tokoh Palestin di Baitul Maqdis. Ladang 16 milik Farm Fresh Sdn Bhd dengan kerjasama Universiti Putra Malaysia UPM bakal menjadi agrotourism center Disember depan yang menengahkan konsep edutourism. Ketua Pengarah Operasi Farm Fresh Azmi Zainal berkata, selain memberi pendedahan kepada orang ramai tentang pertanian, usaha ini juga dapat merancakkan semula ekonomi negara. Edutourism, kita nak educate kanak-kanak ni. Macam sekarang kalau you tengok bunga-bunga yang banyak ni saya tanam kerana saya nak tarik lebah kelulut datang, supaya lebah kelulut nanti kanak-kanak boleh tengok macam mana lebah kelulut ni pula dihawas. Dia boleh tengok madu saja tapi tak tahu macam mana madu. Tarikan-tarikan ni dan aktiviti kita akan ada rodeo aktiviti kat sini, farm tour, and then kita ada bicycle ride, kita ada jogging track. So banyak orang boleh enjoy dekat sini bila kita mula buka nanti.
Jelasnya konsep pelancongan yang digunakan mereka adalah untuk mendedahkan kepada pelajar universiti agar bersedia menjadi pemain industri selepas tamat pembelajaran. Pengunjung yang hadir juga dapat melihat sendiri lembu tenusu milik Farm Fresh, mini zoo, kolam ikan koi, tanaman moden dan juga cara pemasaran melalui kilang yang dibina di sana. Walau bagaimanapun, harga masuk masih belum ditetapkan, namun apa yang dijanjikan adalah harga yang berpatutan. Sertailah misi ibadah korban merentas benua, anjuran Persatuan Perniagaan Islam Antarabangsa. Sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.